Hai semua. So hari ni kita kembali dengan program ketiga kita di Video Street Show Farm. Rina, you happy? Yes, Happy kan? Dia dah 3 kali tiga program Rina ada sekali dengan kita ya. So hari ni nampak tak kita ada topi yang cantik dengan comel ni Rina? Betul. Tahu tak kita nak buat apa hari ni? Sure lah. Tak sure. Okay, so kita pakai dulu. Kita pakai lepas tu mungkin kita ada apa-apa clue kot. Okay. Sekarang ni saya nampak macam siapa? Pekebun. Ya betul. So hari ni tajuk program kita pun pekebun gak. Okay, so sebelum kita masuk ke program, jom kita kenalkan pekebun utama dekat Video Street Show Farm ya. So kita dah jumpa pekebun utama kita iaitu Mr. Lee, Mr. Chris Lee. Selaku Director of Video Street Show Farm ya. Dia bukan selaku director saja ya. Dia adalah farmer utama dekat Video Street Show Farm. Nampak tak topi dia dah sedia, dengan cangkul dia pun dah sedia ya. Hai Mr. Lee. Hai, selamat Okay. pagi. Selamat pagi. Selamat datang. Okey. So hari ni kita nak buat apa Mr. Lee? Okey, saya nak tunjuk apa yang kita baru mula saja ada beberapa bulan. Cuba nak tanam apa ni halia dan juga kunyit. Okay, so Mr. Lee kata kita dah tanam halia dan kunyit. Okay, sekejap lagi Mr. Lee akan explain kat kita jenis-jenis kunyit dan jenis-jenis halia ada dekat Video Street Show Farm. Okay. Mr. Lee, sebelum kita jadi pekebun dekat sini, boleh tak Mr. Lee beritahu dekat kami semua apa secara amnya halia tu dengan kunyit tu? Okey, so halia dan kunyit sebenarnya dia ada satu family. Alright, bersama juga dengan galanga. So dia satu keluarga besar. Alright, dia ada beribu jenis. Bukan semua boleh dimakan. Macam halia hanya satu spesies yang boleh dimakan. Tapi dalam satu spesies itu dia ada banyak jenis. Alright, bukan satu jenis saja. So biasanya kita selalu dengar yang famous sekali di Malaysia ialah halia bentong. Alright, so dia sangat disukai oleh kerana dia punya bau lebih kuat dan dia lebih pedas. So dia lebih so orang banyak suka lah. Tapi kalau macam halia biasa dari negeri China, dia macam tak ada rasa. Alright, so macam itu. So kalau you nak buat ubat dan sebagainya, so you pilih halia bintong. Alright. So kalau kita tengok pokok dan kita pun boleh tahu dia ni kunyit ataupun halia. So kalau halia dia macam ni. Dia punya daun dari batang. Alright. Kalau dia apa ni kunyit, dia punya daun terus dari apa ni dia punya akar dia. So dari sini you sudah tahu apa dia apa ni. Alright. Dan juga ada banyak jenis juga halia ornamental. Halia apa ni hiasan. Alright, so kita juga ada halia hiasan dan halia hiasan dia punya bunga sungguh cantik. Alright, kita di sini pun ada, tapi I kata ada bunga atau tidak, boleh nanti kita kalau sampai sana kita boleh tengoklah. Dan juga kita ada macam apa ni yang bunga kantan. Bunga kantan. Dia pun sejenis. Halia juga ya? Ya, so dia makan so dia makan apa ni bunga dia pula. Tapi dia punya apa ni batang pun sebenarnya boleh makan, tapi perlu buat banyak kerja lah. Alright, okay. So sekarang kita saya bawa you pergi tengok halia apa ni hiasan. Kita pergi tengok halia hiasan dan juga ada satu dua apa ni kita tanam tak berapa jadi, kita boleh korek dia sikit dan kita semai lah, kita semai. Okay. Alright, jom. Okay, so Mr. Lee dah bawa kita ke tempat halia hiasan ya Mr. Lee? Ya. Halia hiasan. Okay, Mr. Lee, tolong explain sikit apa ni halia Yang hiasan? ni pun bukan kita yang tanam. Bila kita datang sini dia pun dah ada. Okay. So ini untuk hiasan sajalah. So you boleh nampak yang ini daun dia punya bunga sudah kering. Tapi kalau yang belumnya you boleh nampak lah dia warna putih. Cantik lah Mr. Lee. Tapi yang ni pun secara kurang cantik. Yang ada sangat cantik, sangat-sangat sungguh-sungguh cantik. So ada orang juga dia orang macam ada orang suka bunga rose. So dia ada berjenis-jenis punya rose. So ada juga ada orang apa ni dia minat dia hobi dia ialah tanam pokok-pokok ginger. Okey, pokok-pokok hiasan apa ni halia. So you boleh adakan satu garden taman penuh dengan berjenis-jenis punya halia. Alright, so dia sangat cantik.
Dan juga ini kita sebenarnya di sini kita tanam kita punya halia dan juga kunyit dalam polybag. Alright. So mula-mula kita gunakan polybag macam ni yang sudah ni tak berapa jadi. So kita sajalah buka dia tengok ada Kunyit dia. Mungkin tak ada lah. Ini tidak, memang tidak jadi. Kita tengok. So dia ni ginger dia sudah apa ni lah. Dia tak berapa jadi. Kita coba eksperimen. Ni halia ke kunyit Mr. Lee? Ini halia. Halia. Okey. Halia. Oh. Nampak tak semua? Halia ni agak besar juga ya. Walaupun Mr. Lee kata dia tak subur tapi agak besar ya. Okay, ini colour. Okey. Kita pergi lagi satu. Kita tengok So, Mr. Lee nak bawa ke lagi tempat yang lagi satu. So, kita nak korek tanah. So, Mr. Lee tengah korek tanah untuk dapatkan halia ya. Okay, nampak tak semua? Alright. So, siapa yang nak tanam halia ke, Okay. yang suka tanam halia ke, bolehlah dapat nasihat daripada Mr. Lee ya dekat video station. Bila-bila boleh datang dekat sini dapat free consultant ya. Okay. So nampak tak Mr. Lee dah cangkul dia pun dah hilang dah. Dia guna tangan dia sahaja. Yang besarnya halia dia. Itulah. Alright. So yang ini dia masih apa ni muda lah. Alright. So you boleh nampak ya dia masih muda. So kalau dia ada dalam bahasa Inggeris, so kalau dia punya satu keping ya, kalau keping besar kita panggil dia satu hand. One hand. One hand. Alright. Dan ini kita panggil dia satu finger. Memang boleh makan dan ginger memang ini you boleh makan muda dan juga tua. Kalau you nak muda dalam lebih kurang 6 bulan. Kalau you nak tua lebih kurang 9 bulan. Alright. So ni pokok-pokok yang Mr. Lee tanam dekat video Station Farm ni dah berapa lama Mr. Lee? Ini sangat dah sampai 4 bulan lebih. Oh 4 bulan lebih. So bila boleh kita semai? Dah maksudnya dah cukup matang lah. Dalam 2-3 bulan kalau kita nak muda. Kalau kita nak lebih tua kita tunggulah sampai 9 bulan. Okey. Mr. Lee boleh tak bagi tahu dia, sebab saya tengok kan semua pokok-pokok halia dekat sini agak subur ya. Dia dah start daripada sini ke sampai hujung tu dah subur. Dan saya nampak dia punya baja pun nampak menarik sebab dia bukan just ada pasir saja, dia ada macam-macam jenis. Boleh tak Mr. Lee bagi tahu apa jenis baja yang Mr. Lee gunakan? Okey, dia punya basah sikit saja. Dia tak boleh terlalu basah. Alright, so ini pun sudah mula kering lah oleh kerana kita pagi letak air tapi oleh kerana cuaca panas ya. So dia ni ya. So you boleh nampak di sini. Alright. Kita campur tanah bersama apa ni baja dan juga you tengok ada macam sekam padi. Alright. Dia punya padi-padi ni ini apa ni padi ya. So ini buat macam pasir lah. So dia punya air bila turun dia tidak akan macam banjir. So dia tidak banjir. Dia serap semula. Ya dia turun. So dia punya daun pasal kalau daun dia sentiasa dalam air dia akan rosak. Kebanyakan pokok macam itulah. So kalau dia punya apa ni akar dalam air memang dia tak boleh tahan lama macam itu. Ini bunga halia ke Mr. Lee? Ya dia bunga dia. Oh, nampak tak semua? Ni adalah bunga halia. Ini pun cantik ya. Semua pokok halia memang ada bunga. Kita tahu yang bahawa halia ni banyak sangat khasiat dia kan. So apa khasiat halia di sini? Okey. So bukan saja di sini halia-halia yang boleh dimakan. Dia memang orang Asia memang tahulah, bukan saja orang Melayu ataupun Cina atau India, tapi memang orang Asia sudah tahu tentang kebaikan halia dan juga kunyit. Yang pertama kali yang tinggi sekali ialah khasiat antioksidan dia. Antioksidan halia dan juga kunyit sangat-sangat tinggi. Lebih-lebih kunyit. Alright, so kunyit kalau you ada apa-apa masalah macam inflammation ialah macam you dalam tulang dia ada sakit
ada rheumatism. So ini semua adalah penyakit penyakit inflammation, bukan oleh sebab virus. Alright, so oleh kerana kita punya makanan atau cara hidup kita tidak begitu baik, so kita dapatkan inflammation. So bila kita ada inflammation, kita minum teh ginger atau halia ataupun teh kunyit, alright, dia sangat baik untuk orang. Dan oleh kerana antioksidan, sangat you pun pernah dengar banyak orang yang selalunya makan kunyit dalam sebagai teh ataupun sebagai untuk dia punya makanan, masakan, alright, dia punya weight kena cancer kurang. Pasal dia punya inflammation sangat dia punya antioksidan sangat tinggi. So bila dia punya antioksidan tinggi, dia tidak akan alright, so kita lebih tahan kepada semua. Kalau dia ada angin dalam perut, alright, you minum teh halia, nanti tidak perlu teh lah, halia saja, alright. So minuman halia saja, panas ni you minum, you tengok gas you akan hilang. Di Indonesia dia pandai buat apa tu, jamu. So jamu yang dia punya ingredient pertama ialah kunyit. Itu jamu. Alright. Jamu siapa yang minum? Orang tua, orang muda sekarang pun dah banyak minum. Tapi lelaki ke perempuan? Perempuan dan lelaki pun minum juga. Ya, tapi kebanyakan perempuan kan. Mengapa? Untuk kasih dalaman, untuk sistem reproduction. Dan kulit dia akan cantik. Kulit dia akan cantik. Pasal itu jamu mula-mulanya minum oleh perempuan. Kebaikan kesihatan baru orang tahu. So lelaki pun pergi minum. Alright, tapi mula-mula perempuan suka minum ini. So jamu. Kalau macam lelaki, kalau dia punya testosteron turun, oleh kerana you boleh tengoklah kalau orang tua sikit ya, alright, dia punya masa otot dia pun akan kurang kekuatannya. Bila you punya testosteron tinggi, asal itu perempuan dengan lelaki beza. Alright, perempuan dia ada hormon lelaki juga tapi sangat rendah. So bila you nak macam mana you exercise pun, dia punya masa otot tak boleh sebesar dengan lelaki yang bersama tinggi lah. Kalau you perempuan 6 kaki, memanglah boleh berbanding dengan satu dwarf macam saya, 5 kaki lebih saja, memang mungkin you punya otot boleh lebih besar dari saya. Tapi kalau berbanding dengan sama, apple to apple, kalau berbanding 5 kaki dengan 5 kakinya lelaki dengan perempuan, biasanya you tengok otot dia buat sikit saja dia akan naik. Ini semua pihak kepada hormon. Macam itu. Okey. Pengetahuan baru ya untuk kita. Kita ada banyak jenis, kalau dari segi pertanian, kita ada banyak jenis sayur-sayuran, kita ada banyak jenis buah-buahan. So kenapa, apa yang membuat Mr. Lee pilih halia sebagai tanaman utama dekat video social farm ni? Sayuran, kalau di sayuran daun macam bayam, sawi dan sebagainya, you sentiasa perlu jaga. Pasal dia cepat apa ni? Dia cepat rosak, cepat tua. Dan kalau you sudah kutip, you mesti makan jual dalam 2-3 hari. You tak boleh simpan 1 minggu, 2 minggu, tak boleh. Alright? Tapi halia, alright, oleh kerana kita bisnes ini memang pihak kepada tourism, alright, tapi oleh kerana COVID sekarang memang pelawat sangat-sangat kurang lah, oleh kerana MCO, CMCO dan sebagainya. Alright, so kita ada tempat ruang, alright, tak cukup untuk buat sayuran. Alright, so kita fikir apa kita boleh buat. Alright, yang satu tanaman yang ada nilai. Kalau dia tanam, dia tak perlu tempat besar, tapi hasilan dia ada nilai. Misalnya daun halia bentong. Alright, di pasaran dia 1 kilo RM10. Alright, dia bukan macam sayur RM4 1 kilo. Alright, dia RM10. Alright, dan bila you sudah tanam, you setiap hari pastikan dia ada cukup air. Itu saja baja dia. Alright, dan dia akan
tumbuh sendiri. Dan Alright. perkataan dia sangat mudah lah. Dia Berbanding sayur semua tu. Ya, dia sangat murah. Murah dan juga dia boleh tanam dalam polybag. So bila you nak buat kutipan hasilan, dia sangat senang. Dan juga kita lagi satu sebab kita pilih halia ialah bila kita ada pelawat akan datang. Pasal banyak orang kalau you duduk dalam kondo pun, alright, kondo bukan link house ataupun bungalow, ada tanah bungalow you tak ada tanah, tapi you boleh tanam dalam satu Polybag. polybag, alright, you dapat oksigen. Alright, dan 6 bulan 9 bulan kemudian you akan dapat mungkin dalam 20 kilo ginger. Alright, 20-30 kilo ginger. Ini halia ataupun kunyit. Betul. Alright, pasal dia punya pokok macam itu tengok, dia kunyit. Dia tak tinggi. Alright, so dia rendah saja. Alright, so dia macam satu hiasan, tapi dia satu Khasiat. Ada khasiat ni. ya, dia satu hasil bagi pokok nilai. hiasan yang akan memberi Banyak manfaat lah. manfaat. Alright. So kalau you ada rumah, alright, dan so you boleh tanam berpuluh-puluh pokok halia, dan you kalau you nak you boleh bagi sama you punya jiran-jiran, keluarga, kawan-kawan, ataupun you hendak you pun boleh jual. Ya. Alright, dan ini tanaman ini sendiri. Alright. Sama juga sebab kita ada banyak pokok-pokok cili padi ini. Alright, so you boleh tengok. Alright, mengapa kita tanam cili padi? Alright, pasal kita orang Malaysia memang suka makan pedas. So soalan saya selalu ni bila saya pergi taman-taman dekat sini, saya pun highlight. Bila you pergi kedai, alright, you beli cili padi yang baiknya macam kita ni, alright, 1 kilo 30 lebih ringgit. Oh, mahalnya. 1 kilo tu 30 lebih ringgit. So mengapa you nak bagi orang duit, alright, untuk satu makanan yang you dekat hari you makan? Mengapa you tak tanam 1-2 pokok di rumah? Betul. So I pun tak faham. So kadang-kadang ada Betul. ini you tidak perlu besar macam tu, tidak perlu dia sangat. Ya. You beli satu, kalau you betul-betul tak ada tak tahu semai atau pun, you pergi beli dari mana-mana nursery pun mungkin satu pokok kalau dia belum berbuah mungkin RM5 saja. You beli RM5 sangat dekat berbulan-bulan ya. You dapat cili padi yang bila nak pergi ambil saja, bila nak pergi ambil saja. So kita nak gunakan halia dan juga cili padi sebagai tunjukkan kepada orang. Pasal sini PD Orchid Farm kita bukan saja ada pelawat-pelawat nak bila dia datang ke PD nak tengok haiwan-haiwan saja buat packing sebenarnya. Tidak sih. Yang PD Orchid Farm dia kita memang famous untuk lawatan sekolah. Lawatan sambil belajar. Alright? So dia yang suka. So bila kanak-kanak datang sini, kita ada peluang beritahu dia orang. So bila dia dah dah lebih besar, dia akan fikir, mungkin saya kamu jadikan accountant, clerk, semua duduk dalam office saja. Ada banyak orang yang tak suka macam tu. Dia orang suka So ini boleh jadikan satu bisnes. Alright? Pasal kalau you nak jadikan bisnes, so you mesti fikir, saya nak tanam sayur, dapatkan 2 ekar, 3 ekar tanah, ataupun dapatkan setengah ekar. Alright? Saya boleh tanam halia. Pasal setengah ekar tak cukup. Alright? Tapi kalau sayuran 2 ekar pun mungkin tak cukup untuk cari makan. Macam itu. Dan oleh sebab yang ini sebenarnya dia tidak begitu panas, kita gunakan ini ya. Tapi kalau you betul-betul buat sebagai bisnes, mungkin you boleh tanam sayuran yang climber macam kacang panjang. So you boleh juga. So ini semua cara lah. So kita ini bukan saja untuk dapat wang dari halia dan kunyit, tapi juga sebagai ajaran kepada pelawat-pelawat. Terutama dia orang-orang kanak-kanak. Okey.
Rina, hari ni kita dapat banyak pengetahuan pasal halia dengan kunyit kan? Ya betul. Saya rasa saya dah 100% dah saya tahu, bukanlah 100%, saya boleh 98% saya dah tahu pasal halia dengan kunyit dan khasiat serba sedikit pasal khasiat dia juga ya. Okey, so sesiapa yang suka menanam pokok ke, sayuran ke, okey, boleh singgah dekat Video Street Show Farm dan boleh dapatkan anak ke atau nasihat daripada Mr. Chris Lee ya untuk nak tanam halia dekat rumah. Okey, so jangan lupa singgah dekat Video Street Farm. Video Street Farm bukan hanya haiwan saja ya. Kita ada macam-macam jenis tanaman betul. Tapi yang terutama dekat sini adalah halia dengan kunyit. Okey, so terima kasih Mr. Lee. Okey, terima kasih Rina juga. Okey, so jumpa lagi dengan program baru kita minggu depan. Thank you. Bye bye.